Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Grace Chon Lee. Fokus berita tengah hari, Kerajaan Sarawak memandang serius terhadap penjagaan kesihatan mental serta kesejahteraan rakyat, terutamanya bagi mereka yang mengalami gangguan psikologi. Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, bagi tujuan itu, beliau telah mengarahkan penubuhan Pusat Kaunseling Psikologi Sarawak SPCC. To date, we have 488 active counsellors serving the community all over Sarawak who are registered under the Malaysian Board of Counsellors. There are 2.9 million population in Sarawak, which means one counsellor will serve 6,000 persons. Clearly, there is a growing demand for psychologists and counsellors in Sarawak. Recognizing the importance of counselling and psychology services, the State of Sarawak envisioned a one community, one counsellor. That targets achieving the holistic well-being of our people. Berucap dalam program International Counselling Convention ICC 2022 Galadina di Kuching pada Rabu, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari menambah, Kerajaan Sarawak sedar akan keperluan dan cabaran yang timbul akibat situasi hidup yang sentiasa berubah. Beliau memberitahu pasukan petugas COVID-19 misalnya telah berjaya menggunakan platform kaunseling secara atas talian untuk memberikan perkhidmatan kepada mereka yang memerlukan. Dalam perkembangan lain, Premier Sarawak turut mengumumkan penubuhan Asian Counselling Network (ASCON). I came to know that today here in Sarawak, Perkama International has initiated the establishment of the ASEAN, as mentioned just now, Counselling Network or ASCON, aimed at strengthening the collaborative effort in counselling services among the ASEAN counsellors. I am pleased to announce the establishment of this ASCON and thank you for choosing Sarawak as the landmark and starting point of this professional journey. Pada majlis sama, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari telah menyempurnakan penyampaian 13 anugerah kecemerlangan bersempena dengan ICC 2022 iaitu 8 penerima untuk kategori organisasi serta 5 penerima untuk kategori individu. Selain itu, beliau turut melancarkan 2 buku berjudul Sarawak Civil Service Value Index dan Sarawak Civil Service Employee Wellbeing Index. Terdahulu, Premier Sarawak menerima kunjungan hormat daripada Menteri Kanan Pertahanan Malaysia, Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein di Wisma Bapak Malaysia. Kunjungan hormat tersebut bertujuan membincangkan perkara berkaitan usaha sama dalam memelihara keselamatan rakyat serta negeri Sarawak. Mengulas dalam laman Facebook beliau selepas kunjungan hormat itu, Datuk Seri Hishamuddin memberitahu kunjungan berkenaan adalah bagi mengesahkan lagi perkara itu. Katanya kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sarawak yang cukup erat adalah teras terutama dalam usaha sama itu. Tambah Datuk Seri Hishamuddin, di pihak Kerajaan Persekutuan, khususnya Kementerian Pertahanan Malaysia, komitmen atau gerak aset dan anggota Angkatan Tentera Malaysia ke Sarawak akan terus dipertingkatkan dari masa ke semasa, termasuk bagi memperkukuh keselamatan di sempadan. Berita seterusnya, seramai 1,340 pelajar keluarga berpendapatan rendah B40 Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Sarawak menerima tablet di bawah program Peranti Siswa Keluarga Malaysia. Majlis pengagihan peranti siswa dan sumbangan Food Bank itu disempurnakan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNK HEP Malaysia Datuk Seri Alexander Nantalinggi dan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia Datuk Seri Nancy Shukri di UiTM Cawangan Sarawak, kampus Samarahan pada Rabu.
Menurut Datuk Seri Alexander, kerajaan menyasarkan seramai 350,000 mahasiswa menerima manfaat daripada pelaksanaan inisiatif peranti siswa pada tahun ini. Katanya sehingga 25 Oktober 2022, sebanyak 287,614 permohonan telah diluluskan di seluruh Malaysia bagi peranti siswa keluarga Malaysia. Seramai 400,000 mahasiswa telah dikenal pasti dalam kalangan keluarga berpendapatan rendah atau B40 yang terdiri daripada pelajar Universiti Awam, Institut Pendidikan Tinggi Swasta, Politeknik dan College Community. Sementara itu, beliau menjelaskan bahawa ledakan digital terutamanya di Sarawak amat fokus kepada inisiatif pendigitalan pelbagai bidang ekonomi agar dapat melahirkan keluarga Malaysia yang celik IT selain memberi ruang kepada inovasi untuk mengharumkan nama negara. Dalam majlis sama, beliau turut memaklumkan bahawa inisiatif program Food Bank Siswa adalah salah satu inisiatif di bawah program Food Bank Malaysia PFBM yang dilaksanakan oleh kerajaan bertujuan untuk membantu meringankan kos sara hidup rakyat selain dapat mengurangkan pembaziran makanan. Jelasnya, PFBM ini telah rasminya dilancarkan di peringkat kebangsaan pada Disember 2018 di Kompleks Penyayang Pulau Pinang sejak Ogos 2018. Sehingga Oktober 2022, seramai 684,156 ahli isi rumah telah berjaya mendapat manfaat daripada program tersebut. Sementara itu, wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS sempat menemubual beberapa penuntut mengenai hasrat dan perasaan mereka selepas menerima peranti siswa dan food bank. Rata-rata mereka amat berterima kasih kepada Kerajaan Malaysia dan Sarawak atas keprihatinan menjaga kebajikan para penuntut di IPTA maupun IPTS. Terima kasih kepada Kerajaan Sarawak, khususnya Kerajaan Malaysia kerana telah mengambil inisiatif dalam program peranti siswa sebab ia telah membantu pelajar seperti kami untuk memudahkan lagi pembelajaran. Dan saya juga berharap agar program peranti siswa ini akan sentiasa berlanjutan pada masa yang akan datang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Malaysia kerana telah memberi bantuan peranti siswa kepada kami, para pelajar. Bantuan ini amatlah diperlukan dan membantu kami pelajar dalam urusan belajar. Saya berharap agar aktiviti seperti ini akan diteruskan. Terima kasih kepada Kerajaan Sarawak dan Malaysia sebab menjalankan inisiatif peranti siswa yang membantu kamu orang pelajar untuk belajar dengan lebih tekun dan juga seterusnya mendapat keputusan yang cemerlang. Kami berharap agar kerajaan dapat meneruskan lagi program peranti siswa itu supaya generasi yang akan datang pun dapat merasakan kesenangan. Diharap pada masa akan datang kemudahan teknologi yang lebih baik seperti laptop dapat disediakan. Terima kasih. Ke perkembangan Miri, 3 buah keluarga Kampung Tudan Fasa 1 Miri yang terjejas akibat angin kencang menerima bantuan bencana dari Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Miri. Majlis ringkas serahan bantuan tersebut telah disempurnakan Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin kepada keluarga mangsa pada Rabu. Kejadian berlaku pada 14 Oktober lepas mengakibatkan 3 buah rumah rosak apabila bumbung rumah mereka diterbangkan angin kencang. Mereka yang terkesan menerima bantuan berjumlah keseluruhan RM8,450 berbentuk wang saku, bahan makanan, pakaian harian dan sekolah, peralatan dapur, kelengkapan tidur serta bahan binaan. Paparan seterusnya di Samarahan. Penyelidikan dan inovasi memberi kesan dan impak terhadap kualiti sistem pendidikan warga pendidik khususnya dalam era revolusi Industri 4.0 pada masa kini. Justru penganjuran Konferensi Penyelidikan dan Inovasi NCRI sangat berdepatan dengan salah satu hala tuju Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM yang bertemakan kecemerlangan, penyelidikan, pembangunan dan inovasi sebagai peneraju pendidikan guru di Malaysia.
Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat 2 Sarawak, Datuk Francis Harden Hollis berkata, pendidikan yang berkualiti sememangnya disokong oleh penyelidikan yang berterusan untuk memantapkan ilmu, kemahiran dan kepakaran dalam diri para pendidik. Jadi dalam bidang pendidikan, penyelidikan merupakan satu proses. Ialah untuk seorang pendidik mencari penyelesaian kepada sesuatu masalah yang wujud, khususnya dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Setelah membuat analisis dan penilaian yang mendalam terhadap faktor-faktor dalam situasi persekitaran, termasuklah iklim pembelajaran. That's why it begins with your IPG here. We train the trainer so that the message will reach the school and reach the pendidikan daerah. Okay? That's why when you talk about sharing, this is the time. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Penutupan NCRI 2022 yang diadakan dari 1 hingga 2 November bertempat di Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak IPGT-AR Kota Semerahan pada Rabu. Katanya pembudayaan dalam merancang dan melaksanakan aktiviti penyelidikan serta inovasi perlu dipergiat bagi mengupayakan warga pendidik untuk meningkatkan kemenjadian murid dalam era ini. Untuk rekod, NCRI 2022 telah disertai seramai 233 individu dalam bidang penyelidikan iaitu sebanyak 47 orang terdiri daripada penyelidik luar, 12 orang penyelidik dari IPG KTAR, 174 penyelidik yang terdiri daripada pelajar PISMP, Major Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Major Pendidikan Islam ambilan Jun 2019. Manakala di Sarawak, dengan Jabatan Pertanian Bahagian Betong telah mengadakan program Community Outreach AgriCorp di Rumah Panjang Sulau di Rumah Sulau Ulu Roban baru-baru ini. Ia telah dirasmikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Aden Krian Friday Berli. Program ini bertujuan menyampaikan maklumat kepada penduduk berkaitan pertanian sama ada di peringkat Kerajaan Sarawak mahupun Kerajaan Persekutuan. Selain itu juga, program ini turut membantu penduduk rumah panjang yang ingin bergiat dalam pertanian. Jabatan Pertanian Bahagian Betong juga telah mengadakan sesi ceramah khas untuk penduduk rumah panjang. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Grace John Lee. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyebar Fakta. Salam UKAS.